Datuk Yang Bertuah, soalan nombor 9. Sila Perdana Menteri atau Timbalan Menteri untuk menjawabnya. Terima kasih Yang Bertua. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Lenggong. Yang Berhormat, sebarang pelaksanaan PKP diperketatkan atau lockdown bergantung kepada situasi mengambil kira penilaian risiko jangkitan COVID-19 oleh KKM meliputi kadar peningkatan kes, taburan kes positif, kepadatan penduduk, kewujudan tempat-tempat awam serta keadaan sosio-demografi penduduk di mana penilaian risiko yang dibuat bagi setiap kawasan adalah berbeza-beza Yang Berhormat. Seperti yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa langkah mengurung rakyat tidak lagi dilihat sesuai, malah dikuatiri mendatangkan lebih banyak implikasi termasuk kesihatan mental dan ekonomi. Pelaksanaan semua PKP termasuk PKP total lockdown memberi kesan yang sangat negatif kepada ekonomi negara. Oleh itu, kerajaan telah mempertimbangkan pendekatan baharu dalam menguruskan bilangan kes positif dan pada masa yang sama berusaha untuk memulihkan kembali ekonomi negara. Kini, fokus utama kerajaan adalah kepada pelan pemulihan negara PPN secara berfasa dan hanya akan melaksanakan PKP diperketatkan berdasarkan lokaliti yang mempunyai kadar jangkitan setempat yang tinggi. Kadar vaksinasi turut dipertingkatkan Yang Berhormat bagi membantu mengurangkan kesan jangkitan kes harian yang tinggi. Sila soalan tambahan Terima kasih pertama. jawapan Yang Awak Menteri. Saya nak merujuk pada kenyataan Yang Berhormat Pekan kerana beliau mencadangkan agar lockdown ketat singkat antara 5 atau 7 hari dilaksana. Dan respon daripada Menteri Kesihatan agak positif dan menyatakan bahawa pertimbangan sedang dibuat dan belum dimutamakkan. Saya faham dan saya setuju dengan kenyataan Jawab Perdana Menteri mengurus rakyat memang tidak sesuai. Namun menjaga kepentingan rakyat lebih penting. Apakah cadangan yang dikemukakan oleh Yang Amat Pekan tadi mungkin boleh dipertimbangkan agar pemutus lita ini bagi kita menyekat secara langsung kes-kes di lokaliti tertentu. Dan sejauh manakah persiapan dan kesediaan kerajaan bagi memasuki fasa endemik ini seperti yang dirancang dan bagaimana kerajaan melalui MKN untuk memastikan supaya segala SOP kelemahan-kelemahan berlaku dapat dibendung, mendidik rakyat untuk mematuhi segala peraturan kerana kita telah pun memulakan untuk rakyat sendiri mematuhi SOP itu. Terima kasih. Sila Timbalan Menteri. Ya. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Lenggong. Terima kasih Yang Dipertua. Dua bahagian. Pertamanya, fokus utama kerajaan adalah kepada PPN Yang Berhormat secara berfasa dan hanya akan melaksanakan PKPD ataupun total lockdown ini berdasarkan lokaliti yang seperti saya sebut sebelum ini yang mempunyai kadar jangkitan setempat yang tinggi. Dan langkah membendung penularan COVID-19 menerusi kaedah pemutus litar atau perintah berkurung perlu diperhalusi dan mengambil kira kesannya terhadap kesihatan mental melainkan sosio-ekonomi rakyat. PKPD yang sedang dilaksanakan merupakan langkah yang efektif Yang Berhormat dan telah menunjukkan keberkesanannya dalam membendung penularan jangkitan dan kita setuju dengan Yang Berhormat Pekan sekiranya ada sesebuah lokaliti itu memerlukan pemantauan pematuhan SOP yang ketat kita harus jalankan. Dan sebarang cadangan pelaksanaan kaedah atau circuit breaker harus diteliti dahulu dan memastikan jangkitan COVID-19 ini dapat diputuskan dan kadar vaksinasi harus ditingkatkan. Selain dari itu, peralihan fasa pandemik ke fasa endemik selaras dengan hakikat bahawa virus ini telah wujud bersama-sama masyarakat. Kita harus teliti dan pihak kerajaan sedang meliti bagi mengurangkan bilangan SOP sedia ada kepada 10 SOP sejajar dengan pengumuman Yang Berhormat Menteri Kanan Pertahanan pada September 14 hari bulan dan ianya dijangkakan dapat diselesaikan sebelum peralihan ke fasa endemik.
Pihak kerajaan juga sentiasa mengambil iktibar dan menambah baik kaedah penyelarasan dan pelaksanaan SOP ini supaya tidak menyusahkan rakyat dan mudah difahami. Dan rakyat juga diharapkan dapat terus mengamalkan norma baru dengan protokol kesihatan yang telah ditetapkan secara self-responsibility dengan izin. Dan akhir sekali, semestinya vaksinasi, kadar vaksinasi negara diharapkan akan mencapai 90% populasi dewasa dalam tempoh 2-3 minggu ini, sekaligus membolehkan negara beralih ke fasa endemik. Yang berhormat, terima kasih. Terima kasih Perdana Menteri. Soalan tambahan kedua, saya jemput Yang Berhormat Padang Serai. Terima kasih Yang di-Pertua, terima kasih Timbalan Menteri. Soalan saya, apakah langkah kerajaan dalam membantu perniagaan kecil untuk hidup kembali di saat kes baru masih tidak terkawal? Terima kasih Yang di-Pertua, terima kasih Timbalan Menteri. Sila Timbalan Menteri. Yang berhormat Padang Serai, soalan yang berhormat itu sebenarnya boleh dijawab depending on di mana peniaga-peniaga kecil itu berada. Sekiranya berada di kawasan kerajaan tempatan, semestinya di bawah KPKT, ya, dan juga usahawan di bawah Kementerian Usahawan, dan juga hal-hal di kampung-kampung, peniaga-peniaga kecil di kampung juga kita akan ia di bawah usaha-usaha agensi-agensi tertentu. Tapi dalam masa yang sama, yang berhormat, saya berasa kita harus melihat kepada norma-norma baru yang mesti dianjurkan di kalangan masyarakat. Selagi rakyat tidak memahami itu, apa saja perniagaan ataupun hal-hal berkaitan sosial rakyat susah untuk dijalankan dengan selamat. Jadi saya menganjurkan di sini kepada Yang Berhormat Padang Serai dan juga sahabat-sahabat ahli-ahli parlimen semua bahawa kita memperkasakan usaha di bawah Kementerian Tugas Khas, iaitu program Ejen Basmi COVID-19, ABC-19. Saya ingin membaca sikit perkara ini, iaitu ia dilaksanakan di bawah program pemerkasaan komuniti bertujuan untuk meningkatkan usaha komuniti dalam menangani ancaman penularan COVID-19. Kepimpinan komuniti seperti penghulu, ketua kampung, ketua-ketua agama, ketua rumah panjang, Jatuan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK, Jatuan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan, Jatuan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Orang Asli, semua harus mengambil bahagian. Itu yang penting, Yang Berhormat, iaitu rakyat harus memahami, harus membudayakannya dan harus menghayati dan hidup dalam keadaan norma baru ini. Terima kasih. Terima kasih Perdana Menteri.